Okay, Cikgu Zuraida. Okey. Baiklah para pelajar, cikgu harap kamu semua bersedia untuk program petang ni dan mohon pelajar tutup mic untuk elak sebarang gangguan kecuali jika perlu nanti. Okey? So baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar dan juga pada sesi kita pada petang ini. Baiklah pelajar, terima kasih kerana pelajar masih bersemangat lagi untuk meneruskan perjuangan dalam menuntut ilmu. Dan tahniah juga kepada semua pelajar kerana terpilih untuk menyertai program pupuk A+ bagi subjek prinsip perakaunan. Okey, jadi sebelum anda meneroka lebih mendalam lagi berkenaan ilmu-ilmu prinsip perakaunan ni, eloklah sekiranya cikgu memperkenalkan fasilitator kita pada petang ini. Dan sememangnya anda semua ni cukup bertuah kerana berpeluang untuk berkongsi ilmu daripada seorang guru yang sangat-sangat berpengalaman, yang cukup berpengalaman dalam bidang dalam subjek prinsip perakaunan. Alright, nama cikgu, nama Fesi untuk prinsip perakaunan pada petang ini adalah Wan Rohana binti Muhammad alias Wan Mahamud, berkelulusan sekejap cikgu. Alright, berkelulusan Akademi Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Pendidikan bagi subjek perakaunan. Dan untuk pengetahuan anda semua juga para pelajar, Cikgu Rohana ini merupakan guru YouTuber pendidikan dan juga merupakan ketua panitia prinsip perakaunan peringkat kebangsaan di Akademik YouTuber. Orang glamour ni orang kata. Hampir semua orang kenal ni. Okey, dan beliau juga merupakan ketua segmen khas mencari jauh hari peringkat kebangsaan di Akademik YouTuber dan juga sebagai guru kanan mata pelajaran Votek di SMK Sultan Ismail II dan juga merupakan seorang pengerusi daerah Kemaman bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Okey, jadi jadi kepada pelajar semua, anda cukup bertuah kerana terpilih dan tanpa membuang masa, cikgu menjemput dan mempersilakan Cikgu Wan Rohana binti Muhammad alias Wan Muhammad untuk meneruskan program pada petang ini. Dengan itu dipersilakan. Okay, terima kasih pada Cikgu Zuraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so gembira cikgu hari ini dapat berkenalan dengan Cikgu Zuraida, juga dapat berkenalan dengan semua anak-anak daerah Marang petang ini. Jadi cikgu harap semua sihat-sihat, jadi mudah kita nak belajar pada petang ini. Okay, jadi kita mulakan dulu kelas kita. Hari ini ialah program pupuk A+, siri kedua SPM untuk daerah Marang, prinsip perakaunan. Disampaikan oleh cikgu lah, iaitu Cikgu Wan Rohana binti Muhammad alias Wan Mahamud dari SMK Sultan Ismail II, Kemaman, Terengganu. Okey, sedikit sesi ta'aruf di mana telah diperkenalkan tadi, cikgu adalah guru YouTuber pendidikan untuk prinsip perakaunan. So ini nama channel cikgu, Cikgu Wan Rohana. So dekat search tu boleh Google, type Cikgu Wan Rohana kat situ. Pergilah dekat channel cikgu, di situ semua cikgu dah live belakang dah semua tajuk 3/4, 3/5 prinsip perakaunan, ada seminar teknik menjawab yang cikgu buat dengan daerah, negeri-negeri yang panggil cikgu. Okay, ada perbincangan kertas objektif, kertas 1, banyaklah kertas 1 di situ. Kertas 2 soalan nombor 1, kertas 2 soalan-soalan yang lain, dah macam-macam lah. Dan terkini cikgu dalam gerak gempur akaun yang ke-19 dah minggu lepas, di mana cikgu fokus untuk periksaan akhir tahun dan juga SPM. So bagi yang belum ke channel Cikgu Ana, nanti bolehlah Google, pergilah ke sana. Okay. So ini username cikgu di Telegram @cikguana.trg. Sekiranya ada masalah nak tanya bolehlah. Okay, baik. So ada 3 latihan cikgu bagi di situ. 3 latihan. Yang pertama ialah soalan yang memang glamour, modul 8. Pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Fokus kepada penyata kewangan dengan pelarasan. So ini semua orang tahu. Okay, setiap kali exam insyaAllah dia akan masuk lah, sama ada peperiksaan tingkatan 4 akhir tahun. Untuk tingkatan 5 TOV, pertengahan, percubaan dan insyaAllah SPM nanti. Okay, jadi cikgu harap latihan yang cikgu bagi tu anak-anak buat dah lah. Okay.
Sebelum kita jawab latihan tu, cikgu ceritakan sedikit apa dia penyata kewangan ni. Penyata kewangan yang kita nak buat hari ini ialah ringkasan data kewangan mengenai sesebuah perniagaan. Terdiri daripada dua. Yang pertama namanya akaun perdagangan dan untung rugi. Ringkasnya APOR. Ataupun satu lagi nama lain dia ialah penyata pendapatan. APOR atau penyata pendapatan. Yang kedua ialah penyata kedudukan kewangan, PKK. So, siapa yang nak gunakan penyata kewangan ni sebenarnya banyak pihak nak guna. Di antaranya pihak pengurusan, pihak pelabur, pemiutang. Pemiutang ni ialah akaun belum bayar dan juga agensi kawal selia kerajaan. Apa dia APOR yang cikgu cerita tadi? Akaun perdagangan dan untung rugi. Ya, di mana ianya disediakan untuk kita mengetahui keuntungan atau kerugian dalam sesuatu tempoh perekonan. Kita nak tahu untung berapa, rugi berapa. So, akaun perdagangan disediakan untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung atau rugi kasar. Seperlunya kat sini, akaun perdagangan kita nak cari untung atau rugi kasar. Manakala akaun untung rugi disediakan untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung atau rugi bersih setelah mengambil kira semua hasil dan belanja. So, akaun untung rugi, clue dia kita nak cari untung atau rugi bersih. So, bila kita gabung, jadilah dia akaun perdagangan dan untung rugi. Yang terakhir ialah penyata kedudukan kewangan. Apa dia PKK ni? Iaitu disediakan pada akhir tempoh perakaunan selepas penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi. Bermaksud kita kena sediakan dulu akaun perdagangan dan untung rugi tadi, barulah kita sediakan penyata kedudukan kewangan ini. Jadi ada 4 sebab tujuan penyediaan penyata kedudukan kewangan. Yang pertama, kita nak menyenaraikan semua aset dan liabiliti perniagaan. Yang kedua, menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Yang ketiga, menunjukkan jumlah modal. Dan kita nak tunjukkan juga keuntungan atau kerugian perniagaan. Yang keempat, menunjukkan modal kerja. Iaitu jumlah kecairan perniagaan dalam tempoh semasa. Di mana kita ada rumus untuk cari modal kerja ialah aset semasa tolak liability semasa. Okay, baik nak belajar. Sedikit mengenai penyata kewangan lah. Jadi kita pergi kepada uji minda yang pertama. Okay, cikgu harap semua jawab lah. Kita dah ada 62 orang sekarang. Okay. So ini soalan. Cikgu baca sikit lah soalan. Okay. Puan Zara ialah pemilik Zara Enterprise beroperasi di Kuala Kemaman, Terengganu. So ini imbangan duga dia pada 31 Julai 2021. Okay, so bila jumpa imbangan duga, okay, cikgu suka anak-anak pelajar conteng kat sini. Okay, dekat debit ni, iaitu kalau siapa yang pernah ikuti live cikgu dia tahulah cikgu Ana suka menggunakan akronim Abang Leh. Sebelah debit ni kita tulis AB, sebelah kredit ni Leh. Maksudnya aset belanja dia akan duduk sebelah debit sahaja. Manakala liability, equity hasil dia akan duduk sebelah kredit. Abang Leh. So 5 account yang perlu kita belajar. Okay. Abang Leh, AB Leh. Okay, jadi modal dia duduk sebelah kredit. Soalan pelajar kena tahulah. Kalau modal sebelah kredit sama ada 3 ni saja, liability, equity ataupun hasil. Okay. Jadi yang pertama, apa yang penting dalam penyata kewangan, kena ingat format lah. Okay. Kena ingat format. Format memang kena ingat. Sepatutnya, anak-anak pelajar dah belajar dari tingkatan 4, tingkatan 5, ulang kaji lagi tajuk yang sama, format tu dah dalam kepala sepatutnya. Okay, kat mana nak letak jualan, kat mana nak letak modal, sepatutnya dah tahu belaka. Okay, yang pertama kena tahu format. Yang kedua, inilah Abang Leh ni. Okay, kena pasti. Okay, conteng kat sini, modal ni letak kat mana? Dia kredit, maknanya letak dekat equity. Equity pemilik. Okay, premise duduk sebelah debit, maknanya asset. So anak pelajar kena pasti lah ni. Dan cikgu yakin guru-guru mata pelajaran pun dah ajar semua ni. Okay, so soalan kita ada alatan pejabat, kita ada susut nilai terkumpul alatan pejabat, kita ada akaun belum terima, akaun belum bayar, okay, kita ada bank, tunai, peruntukan hutang ragu, kemudian inventory 1 hari bulan. Bila 1 maksudnya awal, inventory awal. Lagi sambungan dia.
Soalan pelajar tengok latihan tu kita ada belian, kita ada jualan juga kat situ, kita ada pulangan, upah atas belian, alat tulis, gaji, kadar bayaran, insurans dengan ambilan, okey. Kemudian dia ada maklumat tambahan kat situ. Dia ada inventory tu, inventory dibagi dua pilihan inventory. Okay, di mana inventory dia kata pada 31 Julai ada harga 16,100 dan juga 18,500 harga pasaran. Ingat, bila maklumat tambahan, yang ketiga, bila maklumat tambahan rekodlah 2 kali. Okay, hendaklah direkod 2 kali maklumat tambahan. Nak rekod kat mana? Tengok soalan kata sediakan APO dan PKK. Maknanya dalam maklumat tambahan ni sama ada berkemungkinan masuk APO ataupun PKK lah 2 kali. Okay, itu yang pertama. So untuk inventory akhir, pilihlah nilai yang paling rendah. So sekarang ni kita ada harga kos 16,100 dan juga 18,500. So pilihlah terendah antara kos atau pasaran. So yang terendah kat sini ialah 16,100. Okay. Masuk dekat mana? Iaitu masuk dekat akaun perdagangan, kos jualan, dan satu lagi ialah PKK dekat aset semasa. Kemudian yang kedua, okay, tengok soalan dekat anak pelajar. Barang niaga 468 didermakan kepada rumah anak yatim Mumtaz, belum direkod dalam mana-mana buku. Bermakna kita kena rekod dia, soalan pelajar. Debit lah derma, so kita ambil barang bermakna belian berkurang, kredit lah belian. Debit, derma, kredit, belian. Okay, yang ketiga, alatan pejabat disusut nilai 10% setahun atas kos. So yang ni kena cari susut nilai dia. 10 bahagi 100 darab je harga alatan pejabat. So kita dapat kat situ susut nilai. Dan yang ni anak pelajar letaklah dia dekat belanja. Akaun rugi belanja. Dan satu lagi partner dia mesti susut nilai terkumpul alatan pejabat. Okay, susut nilai terkumpul alatan pejabat di mana dah ada dalam soalan ialah 2080, jadi tambahlah dengan susut nilai yang baru tadi. Jadi kita akan dapatlah nilai yang baru kat situ. Okey, boleh. Kemudian seterusnya kita pergi kepada yang keempat tu. Okay, yang keempat ialah insurans dibayar untuk tempoh setahun berakhir pada 30 September 2021. Okay. Biasanya yang ni anak pelajar tengok tempoh kita tutup pada 31 Julai. Okay, tutup pada 31 Julai, tiba-tiba insurans dalam soalan tu dibayar sehingga kepada berapa tadi? 30 September. Okay, dibayar sehingga 30 September. Maknanya ada terlebih bulan lah kat situ. Okay, terlebih 2 bulan. Okay, boleh belajar terlebih 2 bulan kat situ. Betul tak? Julai, Ogos, September. Maknanya ada 2 bulan terlebih kat situ. Okay. Jadi kita akan kira insurans yang semasa. 10 bahagi 12 darablah dengan nilai insurans dalam soalan tu. Yang tu kita rekod dekat belanja. Yang pertama. Kemudian satu lagi, wujudkanlah insurans prabayar. Insurans prabayar yang 2 bulan tadi. So 2 bahagi 12 darablah dengan nilai yang sebenar dalam soalan. So soalan pelajar akan dapatlah nilai dia. Okey. Dan insurans prabayar ini rekodlah dia dekat penyata kedudukan kewangan dengan nilai yang terlebih bayar tadi. Okay, dan yang terakhir dia kata peruntukan hutang ragu diselaraskan 3% atas baki akaun belum terima. So yang ni 3 bahagi 100 darablah dengan akaun belum terima yang dah ada dalam soalan tu. Okey. Kemudian carilah dia sama ada dia hasil ataupun belanja. So anak pelajar carilah hasil ke belanja dia. Okay, boleh yang ni ya. Dan soalan kata anda dikendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2021, 10 markah kat situ. Penyata kedudukan kewangan 5 markah, akaun insurans 3 markah dan akaun peruntukan hutang ragu 2 markah kat situ. So, jadi kita nak tengok sekejap dia punya jawapan dia dan anak pelajar boleh check lah.
Tengok betul ke tidak. Okay. Ambil pen merah, tandalah right. Kalau betul, tanda dah beri markah selalu siap-siap. Okay, sekejap. Okay, so kita pergi dekat jawapan. Okay. Yang ni cikgu gabung soalan. Okay, so bila cikgu gabung ni, okay, rupanya ada kat sini, kat belakang ni. Okay, baik. Anak pelajar. Yang penting dekat atas ni mesti ada nama perniagaan. Dekat sini ada nama perniagaan ni. So Zara Enterprise. Dah salin je soalan nak apa. Soalan kata akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2021. Buatlah 3 ruangan kat sini. Okay, 3 ruangan. Ini RM, ringgit Malaysia. Kita berada di Malaysia, so wang sebagai ukuran ialah ringgit Malaysia. RM ni kena ada. Okey, jadi kita akan mula dengan akaun perdagangan. Ingat, akaun perdagangan dia akan start dengan hasil utama. So hasil utama kalau kita berniaga apa dia? Mestilah jualan. So mulakan dengan jualan. Letak dekat ujung tu jualan. 163430. Okey. So kalau anak pelajar dah buat, raik dia. Raik betul. Ambil pen merah, raik. Okey. Kemudian jualan. Tolak dengan pulangan jualan. So ambil daripada soalan pulangan jualan 1120. Okay, sebab apa dia beri markah kat situ kalau kita tengok soalan ni. Okay, ini soalan. Dia hanya beri pulangan saja dekat soalan ni. Dia hanya beri pulangan saja. Maknanya dia suruh pelajar tentukan. Adakah ianya pulangan jualan ataupun pulangan belian. Okay. Jadi macam mana caranya? Senang saja cikgu tunjuk kat sini. Okey, mana kita punya belian. Ini belian. Belian dia duduk debit. Sepatutnya pulangan dia mesti duduk belah kredit sepatutnya. Kemudian jualan ni dia duduk kredit. Pulangan dia sepatutnya mesti debit. So sekarang ni pulangan ni dia beri sebelah debit. Maka ini adalah pulangan jualan. So kita kena tentukan dia, maka ada markah kat sini. 1120, 1 markah. Okey, so hujung ni pula kita selesaikan yang ni, jualan tolak pulangan jualan, kita akan dapat satu nilai iaitu 162310. Okey, sampai kat situ. Okey, seterusnya, ingat ini ialah hasil utama, jualan kat atas ni. Tolak dengan kontra dia pulangan jualan. Kemudian yang bawah ni pula kita akan tolak dengan kos jualan. Okey, kos jualan. Dan kos jualan mulalah dengan inventory awal. Mesti di atas inventory awal, letaklah dia di tengah-tengah. Okay, ambil je inventory yang dekat soalan ni. Inventory. Mana inventory dia? Inventory. Ni inventory 16,500. Cikgu kita tanda dekat letak pejabat. Okey. Inventory 16,500. Salin saja letak di tengah-tengah. Okey, inventory. Ini bukan ni. Salin letak di tengah-tengah. Okey. Ambil yang ni yang ni. Ini inventory. 1 hari bulan maknanya awal. Letak di tengah-tengah ni. Okey. Kemudian mesti selepas dia belanja utama. Okey, kalau tadi hasil utama duduk atas, yang di bawah selepas inventory belanja utama. So kalau kita berniaga, apa belanja utama kita? Mestilah belian. So letak situ belian. Okey, macam mana kira belian? Ambil nilai dia. Nilai asal dia ni lah 120468 ni. Kemudian dekat maklumat tambahan tadi ada cikgu suruh tanda tadi kan? Soalan nombor 2 ni. Barang niaga 468 diderma kepada rumah anak yatim mumtaz belum direkod dalam mana-mana buku. So tadi cikgu suruh tanda dia debit, derma, kredit lah belian. Okay, debit, derma, kredit, belian. Biasa belian duduk sebelah debit. Sekarang dia kredit. Okay. So bila dia berlawanan maka kita kena tolak dia. Ataupun nak maklum sini belian kita semakin berkurang. Jadi kena tolak lah dia. Tolak 468. So nilai dia tu letak di ruangan yang pertama kat sini. So nilai dia 120,000. So 1 markah kat sini. Ada jalan kerja maknanya ada markah. Okey, ada markah kat sini. Okay, belian sepatutnya tolak pulangan belian. Tapi sebab pulangan belian tak ada di sini maka kita skip dia. Okay, kalau tak ada kita skip. Kemudian terus kita campur dengan geng-geng Audi. Okey, Audi. Kalau cikgu suka menggunakan Audi. So anak-anak pelajar cikgu ajar apa? Guna Audi ke apa kat sini? Ni Audi kat sini.
Okay, ada yang menggunakan duit ke apa? Tak jadi duit. Ada juga yang menggunakan akronim yang lain. Cikgu menggunakan Audi. Maksudnya kalau jumpa perkataan angkutan masuk ke, upah atas belian atau upah saja, duty atas belian, insurans atas belian, maka masuklah dia dekat sini. Masuklah dia dekat sini. So antara empat ni apa yang ada dalam soalan ni iaitu kita hanya ada U saja. Upah atas belian. Letak dia di ruangan pertama. Satu markah kat situ. Maknanya kita pandai kena pasti dia adalah geng-geng Audi ni. So letak kat sini dapat satu markah. Dan nak belajar campur dua-dua ni. Campur letaklah dia di tengah-tengah. Jumlah tu bawa ke tengah. 120,600. Okay, kemudian tengok ke atas, kita akan jumpa dengan partner yang sama line juga dengan dia, iaitu inventory awal. Jadi tambah dia, akan dapat satu lagi jumlah, iaitu 137,100. Okay, dia account ni dia lebih kepada suruh kita kira jumlah. Pastikan jumlah tu dikira dulu, baru kita masuk ke yang lain. Okay, so untuk kos jualan, kita mula inventory awal mesti berakhir dengan inventory akhir, ingat tu. So, awal di atas, akhir di bawah. Jadi tolak inventory akhir. So yang ni lah tadi cikgu suruh pilih mana harga paling rendah dekat soal maklumat tambahan nombor 1 ni. Okay. So tadi ni cikgu boleh contoh dekat sini. So kalau inventory akhir anda nak pelajar, pilihlah berdasarkan akronim yang cikgu tulis ni, iaitu TAKAP. Okay, TAKAP. TAKAP ni maknanya pilih inventory akhir, T ni terendah, A ni antara, K ni kos, A ni atau ni P ni pasaran. Maknanya pilihlah harga terendah antara kos atau pasaran. Jadi kat sini mana yang rendah kat sini? Iaitu harga kos. Ambil je lah harga kos ni. Pilih dia. So masukkan dekat jawapan situ. 16,100. Ini kalau diberi dua pilihan inventory akhir. Ambil harga paling rendah, letak kat tengah-tengah ni. Okay, kemudian kita tengok kat atas, kita akan berjumpa dengan 137,100. Jadi tolaklah inventory akhir, jumlah letak dekat hujung. 121,000. Okay. So, sini apa butirnya? Tadi kita dah kabur sini, kita tolak kos jualan, maknanya butir dia mesti kos jualan. Pastikan tulis butirnya. Seelok-eloknya dua kalilah dekat atas ni, tolak kos jualan. Kemudian kat bawah ni, selepas tolak inventory akhir, mesti kos jualan. So biasanya one off lah kat sini. One off ni on figure. On figure ni maksudnya berdasarkan jawapan anak-anak pelajar. Okay, mungkin kat atas ni dekat kos jualan ni ke, anak pelajar ada tersilap tulis ke apa. Tapi dapat, last kali dapat juga jumlah. So tulis butir dia kos jualan, insyaAllah dapatlah markah kat sini. On figure. Dan biasanya syarat kos jualan ni mesti ada inventory awal, belian dengan inventory akhir. Itu antara syarat dia lah. Okay, so kita tengok kat atas, kita akan jumpa dengan 162,310. Jadi anak pelajar kena tolak lah dengan kos jualan ni. Dan kita akan dapat satu nilai iaitu 41,310. Dia positif. Okay, tadi cikgu dah cerita nak cari akaun perdagangan. Butir dia mesti untung atau rugi kasar. So dia dapat positif bermakna kat sini untung kasar. So butir ni kena ada untuk dapat satu markah ni. Okay, satu markah ni maksudnya mesti ikut skema. Kalau skema kata nak 41,310, maknanya jawapan kat sini mesti 41,310. Okay. Kemudian sambung lagi. Dah habis untung kasar, tambah hasil. So hasil dekat sini kalau kita tengok ada satu saja, iaitu hutang ragu. Okay, hutang ragu. Macam mana nak kira hutang ragu? Kalau kita tengok kat sini dia kata nak cari peruntukan hutang ragu 3% atas baki akaun belum terima. So, kalau kita tengok kat sini 3% daripada baki akaun belum terima. So akaun belum terima kat sini nilainya adalah 15,200. Jadi 15,200 darab je dengan 3 bahagi 100. Okey. So berapa jawapan yang nak belajar? Siapa dah kira? Cikgu nak tahu yang ni ya. 15,200 darab 3 bahagi 100. Okey, berapa jawapannya? 456. 456. Okey, cikgu tak sini. 456. Ni belum jawapan dia lagi ya. So bila dapat je 456,
Yang ni terus letak dekat PKK. Yang 456 ni letak dekat PKK. Nak tahu dia hasil atau belanja, bandingkan dengan PHR yang dah ada dalam soalan. Ni yang cikgu garis ni. Nampak tak? 620. Sebenarnya dekat soalan dah ada 620. Bila kita kira PHR yang baru, dia berkurang kepada 456. Kenapa? Berlaku pengurangan dekat situ. So bila berlaku pengurangan, ianya adalah hasil. So berapa pengurangan berlaku? Maka tolaklah dia. 456 tolak 620. So berapa pengurangan dia? Iaitu sebanyak 164. So 164 tu letak dia dekat hasil. Satu markah kat situ. Okay, boleh ya? Yang mula-mula kita kira tu letak dekat PKK. Nanti akan belum terima tolak peruntukan tak ragu kan. Yang tu kita nak dekat PKK. Nah, jawapan yang baru kita dapat tu bandingkanlah dengan peruntukan tak ragu yang dah ada dalam soalan. Dan buat perbandingan. Bertambah ke berkurang? Kalau dia berkurang maka ianya adalah hasil. Cari perbezaan tu. Okay. Jadi tadi untung kasar tambah dengan hasil kita dapat 41474. Kemudian tolak belanja. So carilah belanja. Okay, so kita ada kadar bayaran, letak dia di ruangan kedua. Belanja di banyak, letak ruangan kedua. Nilainya 2375. So yang ni kita ambil saja daripada soalan, tak ada markah. Kita cuma tepek dia letak kat sini. So tak ada markah. Kemudian kita ada lagi gaji. 14,400. Kemudian kita ada alat tulis. Ini salin saja. 230. Terusnya insurans. So insurans dia ada maklumat tambahan. Maknanya ada markah kat sini. Insurans kita tengok nombor 4 ni. Dibayar untuk tempoh setahun. Berakhir pada 30 September. Yang ni cikgu cerita awal-awal tadi. Ya, kita tutup pada 31 Julai ni. Tapi insurans ni berakhir sampai September. Maknanya terlebih 2 bulan kat sini. Jadi kita kira lah insurans untuk tempoh semasa. So 12 tolak 2 maknanya 10 bulan. 10 bahagi 12 darablah nilai insurans yang ada dekat soalan ni. 3,600. So nilainya 3,000. Ada kerja maknanya ada markah kat situ. Satu markah. Okay, seterusnya derma. Derma ni tak ada dalam soalan tapi dia ada dekat maklumat tambahan tadi. Yang ni nombor 2 cikgu suruh anak pelajar tulis tadi kan. Sepatutnya anak pelajar dah contoh kat sini debit derma tadi. Sepatutnya sini debit derma. Kredit belian yang cikgu sebut tadi. Debit derma, kredit belian. So derma ni kita baru nak wujudkan dia. So ada markah kat situ. 468. So satu markah kat situ. Kemudian lagi susut nilai alatan pejabat. Yang nombor 3 ni alatan pejabat. Dia kata nak cari susut nilai ni yang ni. 10% atas kos. Maknanya darab-darab je. 10 bahagi 100 darab lah nilai alatan pejabat yang ada dekat soalan ni. Kita ada 10,400 kat situ. So darab sahaja. Cikgu tunjuk dah jalan kerja tu. Jadi kita akan dapat 1,040 satu markah kat situ. Okay, so anak pelajar campur je semua. Campur semua kita akan dapat nilainya 21513. Ini jumlah belanja. So kita dongok kat atas kita akan jumpa dengan nilai 41474. Kemudian anak pelajar tolak dia. Okay, so berapa jawapan yang dah dicari? Siapa yang dah buat dah? Cuba maklum ke cikgu. Berapa last kali jawapan dia? 19961. Satu, okey kita tengok betul ke tidak. Pandai. Okey bagus. 19961. So positif mana butir dia? Untung bersih. So mesti ada perkataan untung bersih ni baru dapat one off tu. On figure lagi. So bila on figure maknanya berdasarkan jawapan anak-anak pelajar. Mungkin belanja tu ada kekurangan, ada silap tak masuk ke apa ke. So untung bersih akan jadi nilai lain. So kita terima nilai anak-anak pelajar tu. One off kat situ on figure. Okay, boleh kat sini. Seterusnya kita pergi. Ini jawapan penuh cikgu tunjuk. Sikit takut tadi tak nampak. Hello guys. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B.
Kat sini ya. So nama perniagaan Zara Enterprise penyata kedudukan kewangan pada 31 Julai 2021. Okay, ini RM. RM kena ada macam biasalah. Okay, buat 4 ruangan. Yang pertama kos. Ini kita cikgu ikut buku teks lah. Kos, susut nilai terkumpul, nilai buku. Okay, ini adalah ruangan untuk jumlah. Okay, jumlah besar dia. Jadi kita akan mula dengan aset bukan semasa. Yang ni ketiga-tiga ini terpakai hanya untuk aset bukan semasa saja. Okay, aset bukan semasa. So kita mula dengan premise. So premise dia hanya bagi jumlah, letak terus dekat nilai buku tu. 215,000. Okay. Katakanlah awak kata cikgu boleh tak kita letak dekat kos? Boleh. Letak sini 215,000. So nilai terkumpul tiada, letak kosong. So nilai buku pun tetap sama. Kos tolak susut nilai terkumpul, nilai buku tetap sama 215,000. Okay. Kemudian seterusnya alatan pejabat. Okay, ambil nilai kos dulu, nilai dia 10,400. Susut nilai terkumpul. Yang ni cikgu maklum awak tadi. Terkumpul ni maknanya kita kena kumpul, jumlahkan dia. Jadi kat sini dah ada dah ni. So nilai terkumpul dia 2,080. Campur dengan susut nilai yang kita cari sebentar tadi. Yang kita masuk dekat belanja tadi. Okay, campur dengan 1040 tadi. So kita akan dapat nilai dia semakin bertambah. 3120. Okay, jadi tolak dia kita dapatlah nilai buku kat sini. 7280. One off kat sini. Okay, kalau one off biasa berdasarkan jawapan pelajar lah. Okay, ada markah. Yang ni anak pelajar campur. Okay, campur dia. So kita dah dapat satu nilai baru letak kat ujung. Ujung ni fungsi dia untuk jumlah saja. 222,280. Okay, seterusnya aset semasa. Aset semasa kita ada tunai letak kat ruangan yang ketiga. Okay, bila masuk aset semasa dengan yang lain, kita akan gunakan ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ini ruangan ketiga, ini ruangan keempat. Kita tak pakai dah kos susut nilai terkumpul semua tu. Yang itu hanya untuk aset bukan semasa saja. So tunai letak kat ruangan ketiga. Salin je nilai dia. 1720. Kemudian kita ada bank. 33725. Akaun belum terima. Akaun belum terima letak di ruangan kedua. Ruangan kedua 15,200. Salin sahaja soalan. Okey. Kemudian tolak peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu yang ni cikgu cerita tadi. Yang kita kira tu masuk kat sini. Iaitu 15,200 darat 3/1. Yang ni yang maklumat tambahan nombor 5 ni. Okay, 3/100 darat 15,200. Jawapan hak asal tu masuk kat sini. PKK 456. Okay. Letak dia di ruangan kedua. Tolak jumlah baru kita akan bawa ke ruangan ketiga. Biar sama dengan geng-geng di atas. Jumlah biar sama. So 14,744 kita ada satu markah kat sini. One off dia beri kat sini. Okay, seterusnya kita ada inventory akhir. Ambil nilai paling rendah yang tadi. Masukkan saja kat sini. 16,100. Kemudian yang terakhir ialah dalam maklumat tambahan tadi. Soalan yang keempat tu, insurans dibayar untuk tempoh setahun tu kan kita ada terlebih 2 bulan tadi. Okay, so terlebih 2 bulan maka kita tolaklah dia. Nilai sebenar 3,600 tolak 3,000. 3,000 ni yang kita rekod dekat belanja tadi. Ataupun anak pelajar boleh buat 3,600 darat 2/12. Terlebih 2 bulan. Pun sama jawapan dia adalah 600. So satu markah kat sini. Okay, so kita tengok kat atas ini geng-geng dia. So campur belakang dulu. Anak pelajar campur dia. Jumlah tetap letak di bawah dia juga. Okay, ruangan ketiga di bawah dia. Ini jumlah dia. 66,889. Letak bawah dia. Okay, kemudian sambung lagi. Tolak liability semasa. Kita ada satu je. So kita ada akaun belum bayar. Letaklah dia di ruangan ketiga. Sebab dia ada satu je. Letak ruangan ketiga di sama line dengan jumlah aset semasa. So 13,756. So total aset semasa tadi kita tolaklah dengan total liability semasa. Kita dapat satu jumlah. Jumlah tu terus letak di ruangan yang terakhir. 53,133. So yang ni apa putih dia? Siapa tahu?
Okay. Yang cikgu tuntut. Okey, pandai. Modal kerja. Butir ni pun kena ada untuk dapat one off ni. Satu markah on figure. Okay. Jawapan tak sama dengan skema tak apa. Tapi dengan syarat kena ada butir dia, modal kerja dan aset semasa mesti kena tolak liability semasa. Okey, baru dikira dapat markah. Jadi daripada atas tadi, kalau anak pelajar tengok kita ada total aset bukan semasa kan. So total aset bukan semasa tu tambahlah dengan modal kerja ni. So kita akan dapat satu angka imbang kat sini. Ini angka imbang dia 275413. Okay. Jadi gang dia ada 3 je kat atas tu. Aset bukan semasa, aset semasa dengan liability semasa. So bila masuk yang di bawah ni gang hak lain pula. Ni gang equity pemilik dengan liability bukan semasa. So equity pemilik kita akan mulakan dengan modal awal. Ambil je modal yang 1 hari bulan ni. Salin sahaja. So letak kat ujung dia. 257,600. Tambah. Tadi kita dapat untung kan. So tambah untung bersih. Salin jawapan yang anak-anak pelajar dapat tadi. 19,961. Satu markah kat situ. Satu markah ni maksudnya. Skema ni kata dia nak jawapan kat sini mesti ikut skema lah 19,961. Kata tadi anak pelajar dapat jawapan lain. Tak apa, bawa je kat sini. Salin saja jawapan tadi kat sini. Kadang-kadang skema ni dia boleh berubah. Mungkin di sini dia bagi, untuk yang cikgu ni dia bagi satu markah. Mungkin skema yang lain dia bagi one off. Itu bergantung atas rezeki kita lah. Skema bagi macam mana. Jadi modal awal tambah untung bersih. Cari jumlah dulu. So jumlah dia 277,561. Kemudian tolak dengan ambilan. So ambilan dah ada dalam soalan 2148. So pelajar tolak dekat sini. Tengok kat atas berjumpa dengan 277,561. Tolak dia. So berapa? Cikgu dah tanya lah berapa angka imbang dia dah kat atas cikgu bagi. 275,413. Ni jawapan ya. Sepatutnya jawapan ni kena sama dengan yang ni. Angka imbang dia. Dia kena sama. Okay. Kalau tak sama, kalau katakanlah tak cukup ke kat sini, bermakna ada partner dia satu lagi lah. Iaitu liability bukan semasa. Pinjaman ke ataupun gada janji. So dalam soalan ni tak ada pinjaman atau gada janji, dia cukup dah siap-siap kat sini. Sebutirnya kat sini ialah modal akhir. Okay, boleh kalau cukup dah ni maknanya betul lah. Kalau tak cukup mungkin ada partner di satu lagi iaitu liability bukan semasa. So kena tambah lah kat situ. Okay, boleh yang ni betul belaka jawapan ni nak belajar. Okay. Jadi kita nak tengok kalau betul belaka tu pandailah cikgu kira. Okay, beri markah untuk diri sendiri. Okay, ni cikgu tunjuk balik jawapan penuh dia. Nanti anak pelajar boleh tengok semula. Okay. Soalan C dia kata nak account insurance. Okay, account insurance betul. So cari mana yang ada perkataan insurance. Cari ada perkataan insurance. So cikgu buat keluar kat sini. Cikgu keluarkan yang ini soalan ni. Ni soalan dia ada insurance kat sini. Ni 3,600. Yang ini jawapan yang dekat akaun perdagangan dan untung rugi tadi. Okay. Ada insurans ni kan 3,000. Yang ini dekat PKK. Ada insurans prabayar ni 600. So tiga-tiga maklumat ni kita nak masukkan dia dekat akaun insurans ni. Okay, so yang pertama kita tengok soalan dulu. Ni soalan dia. 3,600. Okay, mana insurans ni kita bayar. So bila kita bayar catatan bergu dia. Okay, insurans bertambah. So debit insurance. Debit insurance kita bayar menggunakan duit. Biasa kalau nilai besar ni kita bayar menggunakan cek lah. So credit bank. Okay. Ni catatan bergu dia. Untuk memudahkan anak pelajar faham. Okay. Kita bayar insurans bertambah. Debit insurance, credit bank. 3,600. So kita tengok insurans ni. Dia duduk sebelah debit insurans tu kan. So cikgu akan buka sebelah debit. Julai 31, 3,600. Butir nak tulis apa? Mesti nama partner dia. So partnernya ialah bank. Tulis bank kat situ. Dapat satu markah. Okay, kemudian tu yang pertama cara nak buat dia. Yang kedua tengok pula dekat belanja ni. Ni belanja ni 3,000.
Okay, biasanya hasil dan belanja kita akan pindah dia ke akaun untung rugi. Akaun untung rugi. So belanja bila kita pindah ke akaun untung rugi, dia akan debit akaun untung rugi tu. Okay, cikgu buat catatan bergu sini ya. Debit untung rugi. Cikgu buat UR debit untung rugi. Maka insurans ni kita akan letak dia sebelah kredit. Okay, debit untung rugi, kredit insurans. Kredit insurans ni. Jadi insurans cikgu akan buka sebelah kredit. Julai 31 dengan nilai dia 3,000. Butir nak tulis apa? Tulislah nama partnernya iaitu untung rugi. Satu markah kat situ. Okay. Kemudian kita pun kira jumlah mana lebih besar. So debit lebih besar 3,600. Kredit pun kena sama. Dan anak pelajar tolaklah dengan 3,000 ni. So kita samalah nilai ni. Kita akan sama dengan insurans prabayar ni. Sepatutnya 600 kan. So sini pun tak cukup lagi 600. Cuma kita boleh tutup kat sini dengan baki HB. Kita boleh guna perkataan baki HB. So kalau ada baki HB, mesti ada baki BB. Okay, so selepas Julai, Ogos. Ogos 1, kita salin balik 600 baki BB. Kat sini one for both. Maksud one for both, mesti ada HB, mesti ada BB. Okay, ada HB saja tak buat BB, tak ada markah itu. One for both ni satu markah untuk dua-dua, HB dan BB. Okay, itu salah satu cara nak jawab account insurance. Satu cara lagi yang anak pelajar boleh buat. Okay, account insurance sama juga. Julai 31 yang mula-mula ni sama je. 3,600 butir dia bank, satu markah. Dan sebelah kredit ni 3,000 butir dia untung rugi. Beza dia kat bawah ni. Kat bawah ni saja. So kita imbang dia 3,600, 3,600. Okay, so anak pelajar boleh tengok PKK ni. Nampak tak? Kita dapat insurans prabayar. Okay, boleh guna perkataan tu. Okay. Insurans prabayar ni kan aset-aset semasa. Bila aset semasa kita akan debit. Catatan bergu dia kita akan debit insurans prabayar. Kita akan kredit insurans. Cikgu contoh yang kat atas tu. Okay, debit insurans prabayar, kredit insurans. Jadi insurans tu duduk belah kredit. Nilainya 600, kita boleh tulis butir dia insurans prabayar. Satu markah kat situ. Bila insurans prabayar tak payah bawa ke bawah lah. Dia akan mati kat situ je. Mati dengan perkataan insurans prabayar. Satu markah. Ini boleh buat mana-mana yang menyenangkan anak pelajar lah. Okey, ini insurans ya. Ini jawapan penuh dia. Okay, dan yang terakhir dia nak akaun peruntukan hutang ragu. Akaun peruntukan hutang ragu pun sama. Cari ada perkataan peruntukan hutang ragu. Satu dekat soalan. Ni dekat soalan ni. Dekat soalan ni kan. Ada ni peruntukan hutang ragu satu. Kemudian yang dekat hasil tadi ada satu nampak ni. Kemudian ada satu lagi dekat PKK ni. 456. So yang tu yang kita nak buat masuk dalam ni. Okay, cari ada perkataan peruntukan hutang ragu. So yang pertama kat sini. Peruntukan hutang ragu ni. Kita nampak tak? Dia duduk sebelah kredit. So bila dia ada kat sini, ini kita panggil dia baki awal. Okay, baki awal. So baki awal, kalau 31 Julai, baki awal dia akan jadi Ogos 1 lah. Ogos 1 baki sebelum, tahun 2020. Okay. So dia masuk kat situ, 620 nilai dia, butir dia, baki BB. Okay. Ini baki akhir kan. So kalau baki awal, dia akan back lah. Balik semula ke tahun 2020. Ogos 1 baki BB. Dia sama macam ni. Ni macam modal awal ni, nampak tak? 1 Ogos 2020. So PHR pun sama lah. 2020 Ogos 1 baki BB. Okay. Kemudian tengok yang dekat ni pula belanja ni. Ni dia duduk dekat hasil. Sama juga hasil dia akan pindah ke untung rugi. Okay. Kalau hasil untung rugi dia akan duduk sebelah kredit. Kredit untung rugi. Okay, hasil kan kita akan pindah ke sebelah kredit kan. Kredit untung rugi dan debit lah peruntukan hutang ragu. Debit PHR. Okay, debit PHR, kredit untung rugi. So kita akan pindah di sebelah debit dengan nilai 164 butir dia untung rugi. Ataupun butir lain yang boleh diterima, hutang ragu pun boleh diterima. Dan satu lagi duduk sebelah debit, maka butir pengurangan peruntukan hutang ragu pun boleh diterima. Okay, mana-mana yang menyenangkan lah. Untung rugi pun tak apa.
Okay, lepas tu kira jumlah mana yang besar. Macam tadi lah 620 besar sebelah kredit. So debit pun kena sama. Dan anak pelajar tolak lah satu nampak ni sebenarnya. Tolak. Kalau tak tolak pun kita nampak dah kat sini. Ni jawapan ni kita cari dah tadi ni. Yang atas PKK. Sepatutnya 456 jawapan dia. So letak kat situ 456. Okay, butir dia kita tutup dengan baki HB. Dan macam biasa ada baki HB mesti ada baki BB. Okay, salin balik 456. Argo 1 baki BB. Ingat bila buat baki HB, baki BB mesti sekali. Maknanya 1 for both kat situ. 1 for both maknanya ada HB mesti ada BB. Dapat satu markah kat situ. So, jangan ditinggalkan dia. Okay, jangan buat HB saja, BB tak ada. Tak ada markah kat situ. Okay, so ada soalan kat sini. Sebelum cikgu nak masuk tajuk kedua. Okay, ini jawapan penuh dia. Okay, baiklah. Pergi ke modul 4 perekonomian untuk perkongsian. Tajuk yang kedua, tajuk yang penting juga. Kita tengok sekian nota yang bagi. Apa yang penting dalam tajuk ni? Perniagaan perkongsian. Maksudnya satu organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang perkongsi. Itu perkongsian. Kemudian mengikut Seksyen 3.1 Akta Perkongsian 1961, perkongsian juga boleh ditakrifkan sebagai perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Maknanya kita tubuhkan perkongsian ni untuk dapat untung. Okey, untung. Jadi melalui perniagaan perkongsian kita boleh berkongsi semua sekali. Kongsi modal boleh, kongsi kepakaran, pengalaman dan juga risiko. Okey, so ini contoh dia. Okay. Klinik Dr. Johan dan rakan-rakan, Sophia Lee and Associates, Citra dan Syahirah Agrochips. So macam mana kita nak kenal dia? Mudah je. Okay, tengok perkataan ni, DAN, DAJ. Ataupun digunakan simbol ni. Ada simbol ni bermakna perkongsian lah tu. Ya. DAJ, Klinik Dr. Johan dan DAJ, DAN tu. Ataupun Sophia Lee N, simbol tu. Citra N, okay, ada simbol dia. Maka itu adalah perkongsian. Okay, tujuan penubuhan perkongsian tadi cikgu dah maklum sama je nak dapat untung daripada aktiviti yang diusahakan. Okey. Yang ni kelebihan kita berubah kalau tingkatan 4 kita belajar milikan tunggal, tingkatan 5 kita berubah kepada perkongsian. So apa kelebihan dia tu? Kalau kita berubah entiti milikan tunggal kepada perkongsian. So banyaklah dia punya kelebihan dia. So yang pertama, dia boleh menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh entiti milikan tunggal. Masalah apa? Modal yang terhad. Seorang modal terhad je. Daya saing yang rendah. Dia seorang nak bersaing dengan siapa kan? So daya saing yang rendah. Yang kedua, meningkatkan keupayaan perniagaan kerana pelbagai kepakaran dikongsi bersama. Yang ketiga, risiko perniagaan dapat ditanggung antara rakan kongsi. Dan yang keempat, mendatangkan kelebihan terhadap daya saing sesebuah perniagaan. Okey. Sikit lagi. Ini aku nak bandingkan antara milikan tunggal dengan perkongsian. Okay, dari segi bilangan pemilik, ingat kalau tunggal maknanya seorang. Dimiliki oleh seorang pemilik. Kalau perkongsian, dia ada 2 perkongsian, ada 2 jenis. Yang cikgu cerita awal-awal tadi, dimiliki 2 hingga 20 orang perkongsi, ini namanya perkongsian biasa. Jadi ada satu lagi. Iaitu perkongsian perkhidmatan profesional. Contohnya accountant. Accountant ni profesional lah. Okay. Kalau profesional, 2 hingga 50 orang perkongsi. Maksimum 50. Maknanya 2 hingga 50 orang perkongsi. Ini untuk perkhidmatan profesional. Okay. Kalau biasa 2 hingga 20 je. Okay, modal kalau tunggal disumbangkan oleh pemilik itulah sendiri. Tapi perkongsian disumbangkan oleh perkongsi. Okay, untung atau rugi kalau milikan tunggal dinikmati oleh pemilik sendiri. Tapi perkongsian kita kena agihkan untung atau rugi tadi mengikut perjanjian. So pentingnya kita buat perjanjian ni. So apa nama perjanjian? Sekejap lagi cikgu tunjuk. Apa nama perjanjian tu? Okay, hayat perniagaan kalau milikan tunggal, hayat dia tidak berterusan. Sebab jika pemilik tu meninggal dunia, maka habislah perniagaan dia ataupun dia tidak mahu lagi meneruskan perniagaan.
Okay, tapi kalau perkongsian dia boleh bubarkan. Okay, boleh dibubarkan sekiranya perkongsi tadi meninggal dunia, mati. Ataupun diisytiharkan muflis ataupun last kali persetujuan bersama. Maknanya dia setuju dengan kawan dia cukup 5 tahun kita bubar perniagaan. Pun boleh. Okay, penyediaan penyata kewangan. Ni penting ni penyata kewangan ya. Kalau milikan tunggal kita sediakan apa tadi. Tapi kalau perkongsian dua benda kita kena buat. Apa kena buat. Kat sini cikgu maklum tadi untung atau rugi kena agih antara perkongsi. So kita kena buat akaun pengasingan untung rugi. Asingkan untung rugi tu. Okay, yang last kali komponen equity pemilik. Milikan tunggal baru je kita belajar ni. Ada modal, ada untung bersih, ada ambilan. Okay, ingat ini tadi modal tambah untung bersih tolak ambilan. Tapi perkongsian ada dua yang dia kena masukkan. Yang pertama akaun modal perkongsi. Satu lagi akaun semasa perkongsi. Okay, ada dua akaun modal dengan akaun semasa perkongsi. Okay, ni yang cikgu kata perjanjian tadi. So bila kita berniaga, kita kena buat ikatan perkongsian. Buat dalam satu surat tu, buat situ ikatan perkongsian. Benda kita nak ada dalam tu. Sebab apa kita kena memeterai ikatan perkongsian ni, kena buat. Yang pertama untuk elak sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada hari kemudian. Dia okay, takut kita balah kemudian kalau ada dah ikatan ni semua, kita tengok je situ. Yang kedua, memastikan setiap perkongsi memainkan peranan seperti yang dipersetujui bersama. Okay, A buat apa, B buat apa. Itu tujuan dia. Okay, dan inilah dia kandungan yang perlu ada dalam ikatan perkongsian tadi. Nyatakan siap-siap. Okay, berapa modal yang disumbangkan oleh perkongsi. Tulis kat situ. Okay, gaji nak berapa, allowance atau bonus perkongsi berapa, tulis. Okay, faedah atas ambilan nak kenakan berapa peratus, faedah atas modal, faedah atas pinjaman dan juga nyatakan kongsi untung atau kongsi rugi. Nyatakan dalam ikatan perkongsian tu. Dan sekiranya kalau kita berkongsi kita tak buat ikatan perkongsian tadi, okay, kita berniaga saja, tak ada apa-apa perjanjian, berlaku apa-apa, kita kena rujuk kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Kena rujuk ni ya. Okay, ini perkara penting mengenai perhubungan antara perkongsi memang ada dalam ni, dalam bahagian 4, Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Akta ni memang menjadi panduan asas untuk urus sesebuah perniagaan perkongsian. So inilah 6 benda yang ada dalam akta ni. Okay, 6 benda di mana untung atau rugi akan dibahagi secara sama rata antara perkongsi. Kalau kita tak buat ikatan tadi, jadi apa-apa kena rujuk yang ni di mana untung atau rugi dia akan bahagi sama rata je. Kalau ada 20 orang perkongsi, 20 lah dia bagi. Kemudian faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman perkongsi. Faedah atas pinjaman 8%. Faedah tidak dibayar atas modal perkongsi. Tak ada faedah. Kalau tadi, ikatan tadi kita boleh nyatakan nak berapa faedah. Yang ni tiada, tidak dibayar. Kemudian yang keempat, perkongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Kita letih-letih uruskan perkongsian sampai masa tidak dibayar gaji. Itu penting ikatan tadi, nyatakan gaji berapa kita nak. Okay, setiap perkongsi berhak menguruskan perniagaan dan buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Maknanya tak boleh buat keluar lah. Simpan dekat tempat kita berniaga saja. Ini 6 Akta Perkongsian 1961. Apa yang ada dalam dia. Okay, so kita pergi ke soalan. Cikgu harap dah siap dah ni. Okay, ni Zah dan Wana, perkongsian Zah Wana. Okay, kita ada modal satu. Ingat bila satu maknanya modal awal. Kita Zah ada modal awal 40,000, Wana 30,000. Okay, akaun semasa awal juga ni. Zah sebelah debit 1,500, Wana 3,500. Okay, kemudian ambilan. Okay, ambilan sangat penting tengok tempoh. Okay. Zah ambil 1 Mei. So anak pelajar bandingkan dia nak tutup 31 Ogos. Berapa bulan kena kira tempoh ni. Okay, kemudian darablah dengan jumlah dia. Begitu juga dengan Wana. Wana ambil 1 Mac. 1 Mac hingga dia nak tutup 31 Ogos ni berapa bulan. Dan darablah dengan jumlah dia. So kita akan dapat faedah atas ambilan. Okay, ini gaji Zah. Kat sini maknanya dalam ni yang dah dibayar lah. Okay, yang dah dibayar ataupun diterima. So Zah dah dibayar gaji sebanyak 24,000. Wana pun dah dibayar 22,000. Ini perabot 14,500. So kita ada untung kasar kat sini 85,110.
Ini ada kenderaan, susut nilai terkumpul dia, belanja am, angkutan keluar, akaun belum terima. Soalan pelajar boleh tengok soalan. Akaun belum bayar, bank, ni inventory, kita ada peruntukan hutang ragu. Ni peruntukan hutang ragu. Promosi, insurans, diskaun diterima dan kadar bayaran. Okay. Yang penting nak kat sini. Ini perjanjian perkongsian ni. Okay, mereka buat perjanjian perkongsian. Di mana mereka dah tetap siap-siap, dia kata faedah tahbilan 6% setahun. Okay, faedah atas modal 5% setahun. Gaji tahunan, Zah gaji setahun dia 28,000, Wana gaji setahun dia 24,000. Okay, untung atau rugi perkongsian dibahagi antara Zah dan Wana mengikut nisbah 3:2. Maknanya cara nak baca dia, baca apa depan. So Zah duduk depan, maknanya Zah 3 bahagian untuk dia. Wana 2 bahagian. Itu cara nak baca. Maklumat tambahan, insurans prabayar 270. Ingat prabayar ni terlebih ni kena tolak. Okay, kadar bayaran belum bayar 500. Belanja am tersilap rekod dalam promosi 120. Seorang pelanggan diisytiharkan muflis, hutangnya 800 dihapus sebagai hutang lapuk. Kemudian nak cari PHR, 5% atas baki akaun belum terima bersih. Kita tengok lagi. Dia nak cari susut nilai dia kata. Okay, susut nilai dia bagi dah siap-siap ni. Perabot 10% atas kos, manakala kenderaan 10% baki berkurangan. Okay, soalan sediakan akaun terugi 9 markah, akaun pengasingan. Dia kena buat ni, akaun pengasingan untuk rugi 5 markah, akaun semasa 9 markah dan penyata kedudukan kewangan, petikan ekuiti pemilik sahaja di bawah 2 markah kat sini. Okay, so kita tengok ini clue dia, cikgu bagi clue. So di mana apabila anak pelajar jumpa perkataan belum bayar dekat maklumat tambahan jumpa perkataan belum bayar dekat maklumat tambahan kena tambah. Okay, jumpa belanja belum bayar kena tambah. Okay, nak tambah apa? Kalau contohnya belanja tu kita ada sewa. So sewa dalam soalan tambahlah dengan sewa belum bayar dalam maklumat tambahan tu. So kita akan rekodlah sewa yang sebenarnya. Okay, begitu juga hasil belum terima kalau ada dalam maklumat tambahan kita kena tambah. Ini maksudnya belanja tahun tempoh perekonomian ini ataupun hasil tempoh perekonomian sekarang kita belum bayar, belum terima lagi. So kita kena tambahlah bila kita nak rekod dia. Okay. Kemudian yang ni belanja prabayar, pra ni maknanya terlebih bayar. Belanja untuk tempoh perekonomian akan datang kita bayar dah. So kita nak rekod sekarang kita kena tolak lah. Begitu juga hasil belum terperoleh kita kena tolak dia. Sebab hasil untuk tempoh perekonomian akan datang kita terima dah sekarang. So kita nak rekod yang sekarang sahaja. Jadi kita kena tolak. Okey, ini clue dia. So boleh ingat belum bayar, belum terima tambah. Prabayar dengan belum terperoleh kita tolak dia. Okey, so ini soalan ni cikgu gabung. Okey, so soalan cikgu andaikan dengan anak-anak lah. Cikgu nak tunjuk jawapan saja. So anak pelajar boleh check lah jawapan. Kalau betul, right, berikan markah dia. Okay, yang kat atas ni macam biasa. Ada nama perniagaan ya. Okey, kat sini. Ini perkongsian Zahwana, akaun untung rugi. Bagi tahun berakhir 31 Ogos 2021 buat 2 ruangan. Ni RM ruangan yang pertama, RM ruangan yang kedua. Okay, soalan kata nak akaun untung rugi saja. Ingat tak tadi kita buat apa tadi? Okay, dia bukan nak akaun perdagangan dan untung rugi, dia nak akaun untung rugi saja yang bawah tu. Jadi kalau akaun untung rugi kita akan mulakan dengan untung kasar. Ambil je daripada soalan tu, jawapan untung kasar letak kat ujung ni. 85110. Okay, kalau betul anak-anak pelajar right dia, tanda right. Ambil pen merah. Okay, untung kasar tambah hasil. So carilah dekat soalan tu mana hasil tadi. So kita ada diskaun diterima. Letak ruangan pertama 660. Tak ada markah lah sebab kita ambil daripada soalan saja. Kemudian kita ada hutang ragu. Hasil lagi hutang ragu. Okay, macam maklumat tambahan kata tadi, hutang ragu ialah 5% atas baki akaun belum terima bersih. So kira lah. So kita ada
Ni ABT 5,500, tolaklah 800. Okay. 800 ni sebab apa? Kerana maklumat tambahan yang keempat tu, seorang pelanggan diisytiharkan muflis dan hutangnya berjumlah 800 dihapus sebagai hutang lapuk. Maknanya bila ada hutang lapuk berkait dengan ABT selalu. Okay. So ABT tadi muflis kan? So bila muflis, bakinya dianggap sebagai hutang lapuk. Jadi kita kena tolaklah dekat ABT ni. Dapatlah ABT persen. Jadi ABT 5,500 tolak 800 darab 5 bahagi 100. Okey, darab 5 bahagi 1. So sini kita akan dapat, siapa dah kira sini? Berapa ni cikgu nak tahu nilai ni? Siapa dah kira? 235. 460. 460. Seorang lagi yang jawab tadi berapa? 5,460. 5,400. Seorang lagi yang perempuan tadi, suara perempuan cikgu dengar tadi. 235. 235. Okey, 235 dulu Comel. Tahu kira yang dah habis dah? Okey, sini. Cikgu nak yang ni dulu. Sini 235. So 235 ni macam tak ada cikgu khabar. Yang ni biasa dekat PKK lah. Okey, dekat PKK 235 lah. So bandingkan. 235 ni bandingkan dengan soalan. Soalan tadi kita dah ada 290 lah PHR dalam soalan. 290. So daripada 290, okay, bila kita kira PHR yang baru berkurang sebanyak 235. Ada pengurangan kat situ. Pengurangan. So, jadi 235 tolak 290 berkurang sebanyak 55. Satu markah kat situ. So kita tulis perbezaan dia tu. Perbezaan dia berkurang berapa. Okey, boleh ni ya? Boleh faham belakang ni cara nak cari dia hasil atau belanja. Okay, kira dulu, kemudian bandingkan dengan soalan ni yang dekat soalan ni 290. Okey. So 55 markah kat situ. Letak ruangan pertama, okey campur dulu ni. Hasil ni campur, jumlah letak ujung. Okay, 715. Okay, tengok atas, tambahlah dengan untung kasar. Okey, terdapat kat sini 85825. Okey, boleh? Okey, so tolak belanja. So belanja banyak dalam soalan ni. Letak ruangan pertama, so boleh check kalau betul gaib. Yang pertama kita ada belanja apa ni? Angkutan keluar. Masukkan saja kat situ. 350. Kita ada lagi insurans. Insurans dekat maklumat tambahan kata ada pra bayar. Ingat bila pra kena tolak. Jadi 3270 tolak je yang maklumat tambahan tu. Yang ni cikgu kata ni tolak ni. Tolak 270. So 3,000. Ada jalan kerja, ada markah. Satu markah kat situ. Okay, kita ada lagi kadar bayaran. Kadar bayaran kat maklumat tambahan kata belum bayar. Sebelum bayar kita kena tambah. Okay, kadar bayaran dalam soalan 3,200. Tambah yang maklumat tambahan tu ada 500 lagi. So kita dapat 3,700. Satu markah kat situ. Seterusnya belanja am. So belanja am dekat soalan nombor 3. Maklumat tambahan nombor 3 dikata belanja am tersilap rekod dalam promosi 120. Maknanya belanja am telah tersilap rekod dalam promosi. Belanja am terkurang sekarang. So bila terkurang kita kena tambah kat situ. Okey, tambah kita dapat 1140, satu markah. Kemudian promosi. Hak belanja am tadi tersilap rekod dalam promosi. Maknanya promosi terlebih. So bila promosi terlebih kita kena tolak. 1610 tolak 120, 1490. So satu markah kat situ. Okay. Kemudian kita ada hutang lapuk. Hutang lapuk 800, satu markah. Okay. Siapa lagi nak bagi kat cikgu? Ada dua lagi belanja yang cikgu tak buka tu. Siapa yang dah buat dah? Cuba sebut kat cikgu. Apa dua belanja lagi yang tertinggal? Susut nilai Okay. perabot. Susut nilai perabot. Berapa nilai dia? 1450. Okey, bagus. Satu lagi. Susut nilai kenderaan. Berapa? 4320. Okey, bagus Amirah. Okey. So terima kasih Amirah. So yang lain?
Tengok So ada dua, betul lah kata Amirah tadi. Yang pertama susut nilai perabot. Dia kata dekat kadar tadi, so nilai perabot ialah 10% atas kos. Maknanya direct je dengan soalan. 14,500 darat je 10 bagi 100 kita dapat 1450. Satu markah kat situ. Kemudian susun nilai kenderaan. Tadi dia kata kaedah baki. Macam matematik lah kita belajar baki. Untuk dapat baki kita kena tolak. Nak tolak apa? Kalau dia kata susun nilai kenderaan, maknanya kenderaan tolak susun nilai terkumpul kenderaan. Mesti tolak susun nilai terkumpul baru darat peratus. Okey. Cikgu tunjuk tu 48,000 kenderaan. Tolak susun nilai terkumpul dia 4,800. Kemudian daratlah dengan 10 bahagi 100. So kita dapat 4320. Okey, satu markah kat situ. Jadi bila dah habis, kita pun campurlah semua ni. Soalan pelajar campur belaka. Bawa jumlah kat ujung. 16,250. So apa jawapan dia nak belajar? Untung ke rugi ni? Okey, untung ke rugi? Kita ada 60 orang sekarang. So untung ke rugi? Untung. Untung. Okey, berapa untung dia? 69,575. Okey, bagus. Okey, terima kasih yang jawab tu. Okey, 3 orang jawab sini kan? Okey. So 69,575. Positif. Bila positif, butir dia apa? Untung. Untung? Bersih. Untung bersih. Okey, Untung pandai. bersih. Mesti ada perkataan untung bersih. Baru dapat one off. Ingat untung bersih ni kena tulis gana-gana. Kalau tidak rugi kita. Sebab dia bagi one off kat sini. Tapi kalau kita tak tulis perkataan tu memang rugilah, sayang. Ni lah markah free, antara markah free yang kita nak ambil, nak dapat. Okay, so untuk bersih 69,575. Okay, kita pergi dekat PKK pula. Belum PKK pengasingan. So B dia kata akaun pengasingan untuk rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos. Atas ni macam biasa, mesti ada nama perkongsian kita. Okey. So tadi kita cari untung bersih. Buat dua ruangan ni RM. So mesti kat sini dia berkait. Okey, kalau untung bersih juga kat sini. So untung bersih saling sahaja 69,575. So kat sini dia kata satu markah. Bila satu mesti ikut skema. Skema kata jawapan dia ning lah. Tapi bawa je jawapan anak pelajar tadi. Tak apa, tak ada masalah. Okay, tambah apa? Siapa tahu kat sini? Untuk bersih tambah apa kat sini? Faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan. Okay, kira dah berapa jawapan dia? Jumlah semua sekali 160. Okey, 160. Okey, bagus. Ada tak yang tak tahu macam mana kira 160? Ganik je. Okey. Cuba kita tengok. Okay, cikgu tulis tu faedah atas ambilan. Okay, tadi cikgu dah maklum, kita tengok soalan masing-masing. Kita ada 2 orang ambil tadi. Tengok soalan Cikgu tak tunjuk soalan ni. So yang pertama, Zah ambil 2,000, betul tak? Okay, Zah ambil 2,000. Zah ambil pada berapa hari bulan tu? Zah ambil pada 1 Mei. Okay, jadi kena kira Mei sampai dia tutup Ogos. Berapa bulan? Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Jun, Julai, Ogos. Jadi berapa? Cuba kira masing-masing. Mei, Jun, Julai, Ogos. Jadi 4 bulan, betul tak? Ya, Zah ambil 1 Mei. 1 Mei kita tutup sampai 31 Ogos, maknanya 4 bulan. Jadi sini anak pelajar dekat sini aku tunjuk jalan kerja sini. Sini. Okey. Kita tukar. Okey. Sini. Jadi Zah dia nilai ambilan dia 2,000. Okay, jadi 2,000 sini. 2,000. Faedah dia tengok faedah berapa persen tu tengok syarat perjanjian tu. Dia kata 6%. Jadi darat 6% sini. 2,000 darat 6%. Kemudian darat tempoh.
Okey, so tempoh yang cikgu suruh kira tadi, dia ambil 1 Mei sampai dia tutup 31 Ogos ni. Kita nak 31 Ogos ni. Maknanya 4 bulan. So darab 4/12. So kita dapat kat sini 40. Boleh belakang? Untuk ZAH 2000 darab 6 bahagi 100 darab 4/12. Kita dapat 40. Kemudian kita nak cari untuk warna pula. Warna dia ambil pada 1 Mac. Nilai dia 4000. So 1 Mac sampai 31 Ogos. Cuba bilang berapa bulan tu? Cuba bilang baik hati. Okay, 1 Mac sampai 31 Ogos. Berapa bulan? 6. 6 bulan? Okey. Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. 6 bulan. So kita kira sini. Warna dia ambil 4000. Jadi 4000 darab dengan peratus. Okey, peratus dia 6 lah. Okey, peratus dia sama je. Darab 6/100. Cikgu buat sini nampak kok. Okey, 6/100. Kemudian darab tempoh. So kat bawah ni 6/12. Okey. 6/12. So dapatlah 120. So kita campurlah dua-dua. 40 campur 120, kita dapat 160. Satu markah kat situ. Boleh ya? Ingat bila dia nak faedah, kalau dia ada faedah atas ambilan, maknanya jumlah ambilan darab dengan peratus darab tempoh. Okey, tempoh tengok biasa dia akan maklum dekat soalan tu dia ambil bila. So tarikh dia ambil tu kiralah sampai kita tutup. Soalan ni nak tutup 31 Ogos. Bilang berapa tempoh dia. Okay, letak kat ujung ni kemudian kita tambah dia. So kita dapatlah nilai dia 69735. Okay, boleh setakat ni ya. Untuk pengasingan untuk rugi, untuk bersih tambah FAA. Faedah atas ambilan. Okay, nak tolak apa? Tambah FAA, tolak faedah atas modal. Okey, satu lagi tolak apa? Gaji perkongsi. Gaji perkongsi. Sepatutnya akan pengasingan ni anak pelajar kena ingat lah. Untuk bersih tambah FAA, faedah tambilan. Tolak FAM, faedah atas modal. Tolak gaji perkongsi. Okey. So faedah atas modal. Sama lah macam tadi, dia macam ambilan juga. Modal siapa darab dengan peratus, darab dengan tempoh. So kita tengok dulu yang pertama siapa modal ZAH. ZAH modal dia 40,000. Okay, jadi 40,000 darab dengan tengok perjanjian berapa? 5% lah faedah atas modal. So darab 5 bahagi 100. Tempoh biasanya modal, kalau anak pelajar tengok dekat soalan tu dia kata modal dia ialah pada 1 September. 1 September sampai dia tutup 31 Ogos ni cukup setahun. Maknanya darab 12/12. Kalau kita potong jadi 1 lah. So kat sini kita dapat lah 2,000. Okay, boleh belakang? Modal ni. Jaga tunjuk sini lah. Okay, ZAH tadi. ZAH modal dia 40,000. Sini aku buat sini. ZAH 40,000. So darab 5 bahagi 100. Tengok dia punya faedah tu dekat perjanjian tu. 5 bahagi 100. Kalau nak darab juga, darablah 12/12. 12/12 ni setahun lah, cukup setahun. 12/12. Kalau kita potong jadi 1 lah. So bila kita kira dapatlah 2,000. Okay, 2,000. Yang ni yang 1,500 ni pula mudah je. Okay, tengok warna ambil berapa tu? Warna modal dia 30,000. So 30,000 sini. Jumlah modal 30,000. Kemudian nak pelajar dengan darab dengan peratus dia. Peratus dia sama je 5%. Okay, darab 5%. Kemudian darab dengan tempoh.
Tempoh dia cukup setahun. So darab 12 per 12 lah. Kalau nak darab, kalau tak mahu darab pun tak apa. Tu sampai darab 5 per 100 pun okey dah. Ni. 30,000 darab 5 bahagi 100 darab 12 per 12. So kita dapat 1,500. So bila kita campur 3,500. Satu markah kat situ. Okay, boleh Itu faedah atau mudah. Okey, gaji berkongsi. Gaji berkongsi berapa ribu? Siapa dah kira dah? Berapa puluh ribu gaji berkongsi? Siapa yang dah kira? Ramai kita ada ribu ni. Okay, Amirah nak jawab. Berapa Amirah? 52,000. 52,000. Okay, ada yang tak tahu macam mana dapat 52,000? Okay, tahulah ke ni. Bagus. Okay, gaji berkongsi. Gaji berkongsi. Ingat gaji kat sini ambil gaji yang setahun. Ada dah dekat soalan tu yang dekat perjanjian perkongsian tu. Perjanjian perkongsian tu ada maklum situ gaji setahun masing-masing. Jadi kita ada gaji Zah 28,000 tambahlah dengan gaji Wana 24,000. Okay, boleh sini gaji setahun dia. So kita dapat jumlah dia 52,000. Okay, macam Amirah kata tadi. Okay, tahniah. Okay, satu markah kat situ. Okay, boleh ingat ni? So kita tambah, letak dia di ruangan pertama, kemudian tambah jumlah letak kat ujung. 55,500. Tolak, kita tengok kat atas kita jumpa dengan partner kita ni. So kita tolak dia. So, kita dapat nilai dia 14,235. Okay. Kemudian kita nak tolak. Okay, nak tolak apa kat sini? Siapa tahu apa putih dia kat sini? Nak tolak apa ni? Okay, kita nak tolak apa ni? Akaun semasa berkongsi. Okay. Lim kata akaun semasa berkongsi. Jadi nilai dia kena sama. Kalau sini 14,235, bawah ni pun mesti 14,235. Okay. Terima kasih Lim. Jadi kena sama ni. So bila kita tolak nanti dia akan jadi kosong kat bawah. Okay. So kat sini akaun semasa, dia ada dua orang. So senaraikan dua-dua lah. Akaun semasa Zah, akaun semasa Wana. Okay. So macam mana kita nak kira ni akaun semasa ni? Warren Lim. Macam mana kita nak kira dia? 14235 darab dengan 3/5. Okay. Satu lagi. 14235 darab dengan 2/5. Okay, bagus. So, boleh orang lain? Macam mana nak tahu? Tengoklah dekat perjanjian perkongsian tu yang nombor 4 tu. Dia kata untung atau rugi perkongsian dibahagi antara Zah dan Wana mengikut nisbah 3:2. So kat sinilah kita nak guna. Nak guna untuk rugi tu. Okay. So dia kata Zah 3 bahagian. So kita akan ambil nilai ni. Kita akan darab lah. Darab. So 14,235 darab 3/5. 3/2 tu bila kita campur 5 bahagian. So 3/5. Dapat sini Zah 8541. Kemudian akaun semasa Wana. Pilih Wana ni. Okay, Wana. Okay, akaun semasa Wana. Sama juga nilai dia 14,235 darablah 2/5. Dia 2 bahagian dekat bawah tadi kan. So kita dapat 5694. 1 of for both kat sini. Maknanya dua-dua ni dapat satu markah. So bila 1 off biasanya jawapan anak pelajar lah. Mungkin nilai kat sini berbeza sini. Okay. Anak pelajar kira lain. Tapi dengan syarat kita darab betul lah kat sini. Zah kena 3/5. Wana kena 2/5. Darablah dengan nilai anak pelajar. So kita akan terima kat sini. 1 off for both. Okay. Satu markah untuk dua-dua. So bila kita campur balik nilai ni dia akan samalah 14,235 ni. Kemudian anak pelajar tolak dia. So nilai yang terakhir mesti jadi kosong. Okay, boleh so boleh ingat sekali akaun pengasingan ni dia mula dengan untung bersih tambah FAA. Cikgu ringkas iaitu FAA tu faedah tambilan. Tolak FAM, faedah tamodal, tolak gaji perkongsi setahun. Okay, nilai tu kita akan tolak dengan akaun semasa setiap perkongsi. Selas sekali dia akan jadi kosong. Okay, so anak pelajar nampak ni akaun semasa ni.
Kita nak bawa jawapan ni, dia positif ni, kita nak bawa menjawab soalan C. Jawapan ni kita nak ambil ni, bawa ke soalan C. Sebab soalan C dia suruh sediakan akaun semasa. Okey, ni akaun semasa. Sebelah debit ada tarikh, butiran, senaraikan nama dia. Kalau dua orang lah kat sini, Zah, Wana. Kalau 3 orang tambah 1 kotak lagi. Okay, sebelah kredit pun sama, ulang balik tarikh, butiran, Zah, Wana. Kalau ada seorang lagi tambah 1 kotak lagi. Okey, boleh So, kemudian anak pelajar tengok dekat soalan. Dekat soalan yang ada perkataan akaun semasa. Soalan akaun semasa 1 September tu. Okay, Zah dia kata 1,500 debit. Bila 1 hari bulan maknanya baki. Baki dia. So dia nak khabar Zah ni baki dia sebelah debit. So cikgu akan buka sebelah debit September 1. Baki BB salin saja dekat Zah 1,500. Okay. Kemudian Wana pula dia tak tulis debit atau kredit. Maknanya sebelah kredit lah tu. Dia akan tulis 1 je. So Wana sebelah kredit. So 2020 September 1 cikgu buka sebelah kredit. Baki BB tulis dekat Wana 3,500. One for both. Maksudnya betul dua-dua baru dapat 1 markah kat situ. Okay, one for both kat situ. Okay, boleh belaka cara dia? Ambil baki dulu. Okay. Seterusnya, cara nak ingat dia mudah tadi. Ingat tadi kata untuk bersih tambah apa tadi. So sebelah debit dulu. Sebelah debit kita akan mula dengan ambilan. Okay, ambilan. So 2021 tarikh terkini Ogos 31 ambilan sebelah debit ambilan. Ambil saja daripada soalan. Zah ambil berapa? 2,000. Wana ambil 4,000. One for both. Okay, one for both. 1 markah untuk dua-dua. Okay, ambilan. Lepas tu kita ada FAA tadi. Ingat FAA? Faedah atas ambilan. Ini kita letak dekat akaun semasa. Sebelah debit. Faedah atas ambilan kita buat dah tadi, Wak masuk sahaja. So Zah 40, cikgu tunjuk dah tadi. Dan Wana 120. One for both juga. Nampak banyak markah kat akaun semasa ni. Iaitu sebelah debit. Ambilan dengan faedah atas ambilan. Okay, sebelah kredit pula cikgu nak pindah ni. Okay, sebelah kredit, kalau FAA debit, FAM mesti kredit. FAM ni faedah atas modal. So Ogos 31 faedah atas modal. Kita cari dah tadi buat masuk sahaja. Okay, Zah 2,000, Wana 1,500. One for both. Bagi markah untuk dia anak pelajar kalau dah buat. Tulis situ 1 markah, 1 markah. Okay, faedah atas modal. Kemudian sini gaji. Okay, ingat gaji kat sini kalau dekat akaun pengasingan tadi gaji setahun dia. Kat akaun semasa gaji ialah gaji belum bayar. Okay. So untuk Zah, siapa yang dah kira berapa gaji belum bayar Zah? Okay, ramai kita ada ni. Gaji belum bayar. Cikgu panggil sikit, kita ada Madam Muhammad Salahuddin, Muhammad Al-Amin. Ada tak nak jawab ni? Berapa gaji belum bayar? Amir, Hamizi, Mairul, Hafiz. Ramai ni. Okay. So ada nak jawab tak? Berapa gaji belum bayar Zah dengan Wana? Baron Lim nak jawab. Okey, berapa? Zah 4,000, Wana 2,000. Okey, bagus, pandai. Okey, macam mana dapat? Cuba kita, macam mana dapat dia Baron Lim? Zah 28,000 tolak dengan 24,000. Okey, Wana? Wana 24,000 tolak dengan 22,000. Okey, bagus. Terima kasih. So, orang lain boleh? Okay, macam mana tadi? Zah ni kita tengok sini. Okey, Zah 4,000. Okay, kita tengok dekat perjanjian perkongsian tu. Zah gaji dia 28,000. Kemudian tengok dekat soalan tadi cikgu dah maklum dekat soalan tu yang dah dia bayar ataupun dah terima. So ada dekat situ dia kata gaji Zah dia dah terima ataupun dia dah bayar 24,000 dah ke Zah. Okey, maknanya 28,000 tolak 24,000 ada lagi dia belum bayar 4,000. So 1 markah kat situ.
Okay, Wana pula kita tengok perkongsian. Wana gaji dia sepatutnya 24,000. Tapi yang kita dah bayar ke dia dalam soalan ialah 22,000. 24 tolak 22, masih ada lagi baki 2,000. So 1 markah kat situ. Gaji kat sini gaji belum bayar. Okay, kemudian ingat tak soalan B tadi? Yang cikgu highlight tadi, akaun semasa tadi kita nak bawa ke sini. Okay, akaun semasa tu positif. So bila positif kita akan letak dia ke sebelah kredit. Okay, Butir nak tulis apa ni? Okay, Butir dia nama partner di atas tadi lah. B tadi, pengasingan untuk rugi. So, pengasingan untuk rugi. Bawa saja nilai tadi. Zah 8541, Wana 5694, 1 for both kat situ. Okay, 1 for both, 1 markah. So, lepas tu anak pelajar kira lah. Dah habis dah kita imbang sebelah mana besar. Zah kita campur semua, besar sebelah kredit. 14,541, so debit kena samalah. Jadi tolak semua 1,500, 2,040, tak cukup lagi 11,001. Okay, kemudian kira Wana pula. Wana pun sama sebelah kredit besar. Kira ni maksud cikgu campur. Sebelah mana lebih besar. Okay, semua sebelah kredit belaka. Okay, jadi nilainya ialah 12,694. So debit kena samalah. Dan tolaklah sebelah yang sini, sebelah debit ni tak cukup berapa lagi. Tu maksud cikgu kena kira. So tolak. Ni pun sama tak ditolak. So tak cukup lagi 8574. Butirnya ialah baki HB. Ingat ada baki HB jangan tinggal gitu je. Habiskan dia. So September 1 salin balik. Zah 11,001, Wana 8574. Butirnya baki BB. Nampak tak markah ni? Zah 1 off for both, Wana pun 1 off for both. Okay. Apa anda nak pelajar tapi ada HB mesti ada BB. Okay, ingat tu. Dan yang terakhir ialah perkongsian Zah Wana. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Ogos 2021, petikan equity pemilik. Dia nak equity pemilik saja. So kita buat 2 ruangan, RM, equity pemilik je lah. Tadi cikgu dah maklum kan dalam perbezaan dengan milikan tunggal tu dia ada 2 je. Yang pertama akaun modal. So senarai kalau akaun modal. Saling saja modal Zah. Tengok soalan je. Zah modal dia 40,000. Wana modal dia 30,000. 1 for both. Dengan syarat buat satu-satu. Zah berapa, Wana berapa. Dapat 1 markah kat situ. Okay, 1 for both. Kemudian bawa anak pelajar campur, letak jumlah dia ruangan kedua. 70,000. Okay, selagi yang perlu ada ialah akaun semasa. Akaun semasa ni berkait dengan soalan C tadi ya. Kita nak ambil yang baki BB ya, bawa masuk sini. Akaun semasa Zah, salin baki BB tadi. Dia positif kan, 11,001. Kemudian Wana, 8574. 1 for both kat situ. 1 markah untuk dua-dua. Okay, salin satu-satu. So kita campur nilai ni. Bawa ke ruangan kedua 19,575. So kita tengok ke atas jumpa dengan 70,000. So anak pelajar tambah dia. So kita dapat 89,575. Habis kat situ. Okay, so dapatlah 2 markah kat sini. Okay, boleh ya? Ada soalan kat sini? Sebelum cikgu nak pilih tajuk yang terakhir. Okay, tajuk yang terakhir kita modul 7 perekonomian kos akaun pengeluaran. So, cikgu cerita sikit apa yang penting dalam tajuk ni. Apa dia kos pengeluaran? Ialah semua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran sesuatu produk. Okay, semua kos kita nak keluarkan produk. Dan kos pengeluaran ni hanya untuk kilang sahaja. Kilang sahaja. Kita tak mau kira yang pejabat. Kita nak yang kilang sahaja. Dan apa yang penting? 4 benda yang penting ni. Okay, 4 komponen yang penting. Yang pertama mesti ada kos bahan langsung. Kos buruh langsung. Belanja langsung. Ingat ada langsung-langsung tu je lah tu. Dan satu lagi ialah kos overhead. Dia apa rumus ni tambah je belaka ni nak belajar. Okay, dapat kos pengeluaran tambah je. Kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung, tambah belanja langsung, tambah kos overhead. Okay, yang pertama kos bahan langsung. Nama bahan langsung maknanya kos bahan utama lah yang kita perlu dalam pengeluaran sesuatu barang. Dia juga merangkumi semua perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian bahan langsung dan rumus dia sama seperti akaun perdagangan nak cari kos jualan tu. Okay, sama nak cari kos jualan. Jadi kos bahan langsung sama dengan inventory awal cuma tambah je perkataan bahan langsung. Tambah belanja pembelian ni yang Audi tu. Belanja pembelian bahan langsung tu yang Audi tu. Dan tolaklah inventory akhir bahan langsung. Sama macam kos jualan.
Okay, kos buruh langsung ialah belanja yang dibayar kepada buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. So pekerja lah, pekerja yang terlibat secara langsung. Kita nak bayar upah kat dia. So antara contoh dia, upah operator kilang, upah buruh langsung. Yang ketiga, belanja langsung ialah belanja yang turut berubah apabila berlaku perubahan dalam unit pengeluaran. So contoh dia dah bagi dah. Antaranya royalty, cap dagangan atau pattern, reka bentuk produk. So royalty ni yang macam stesen radio tu lah pelajar tengok dia pasang lagu artis tu kan. Tu antara contoh royalty lah. Merupakan bayaran oleh satu pihak pemegang lesen. Pemegang lesen ni stesen radio tadi kepada pemilik harta intelek pemberi lesen. Maknanya dia bayar kepada artis tadi lah sebab kita pasang lagu dia. Untuk menggunakan sesuatu aset miliknya. Itu maksudnya royalty. Okay, dia bayar pula kat orang. Okay, kos prima ialah kos utama untuk menghasilkan sesuatu barang. So, kos prima ingat yang ada perkataan langsung-langsung jadi. Kita ada 3 langsung ni kan. Tambah 3 tu. Kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung, tambah belanja langsung. Itu namanya kos prima. Kos utama. Ini rumus kalau ada kerja dalam proses. Dia macam inventory juga. Awal kena tambah, akhir kena tolak. Ni pun sama. Kos pengeluaran, kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung, tambah belanja langsung, tambah kos overhead, kemudian tambahlah kerja dalam proses awal, tolaklah kerja dalam proses akhir. Okey. Kemudian last sekali kita nak sediakan akaun pengeluaran. Akaun pengeluaran ni maksudnya akaun yang disediakan untuk menunjukkan semua kos yang terlibat. Di dalam pengeluaran, sesuatu keluaran pada akhir tempoh perekonomian. Dan ada 2 bentuk kita boleh buat, bentuk T dengan bentuk penyata. So, tak salah mana-mana yang anak pelajar buat diterima. So clue dia sama juga macam tadi yang pelajar. Okay, kalau ada belum bayar atau belum terima, kita kena tambah. Sama je clue dia sebenarnya. Okay, tambah. Kalau ada prabayar, maknanya terlebih, kita kena tolak. Hasil belum terperoleh pun sama, terlebih kita kena tolak. Cuma bezanya ni lah, kalau ada kita nak cari belanja alat kecil ataupun alat tulis kilang, kalau dia beri awal, kemudian dia beli akhir, anak pelajar guna je rumusnya. Rumus ini, awal tambah beli tolak akhir. Yang maknanya alat-alat kecil awal tambah beli yang alat kecil tolak alat-alat kecil akhir. Begitu juga alat tulis, kan? Cara nak cari dia, alat tulis awal kilang, tambah beli yang alat tulis, tolak alat tulis kilang akhir. Ini antara contohnya lah, clue-clue nak kita nak buat kos pengeluaran ni. Dan yang tajuk yang terakhir hari ni, insyaAllah sempatlah masa kita ada dalam 14 minit lagi. So butir-butir yang diberi perekonomian kilang perabot Mikael lah. Okay. Pada 31 Disember, kat sini cikgu ada beri awal 1 Januari, ada juga 31 Disember. So awal dan akhir ada inventory barang siap awal, barang siap akhir. Ingat ada jumpa perkataan barang siap ni, letaklah dia dekat akaun perdagangan. Barang siap untuk akaun perdagangan. Nampak ni alat kecil kilang ni, ada awal, ada akhir. Kat sini ada beli yang alat kecil. Gunalah rumus yang cikgu beri tadi. Okay. Ni inventory bahan langsung awal, inventory bahan langsung akhir. Kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Guna rumus yang cikgu beri awal-awal tadi. So ini urus niaga yang berlaku, kita beli bahan langsung, ada beli yang alat-alat kecil, beli yang alat tulis, pulangan beli yang bahan langsung, duty atas belian bahan langsung. Okay, ada gaji pekerja kilang, gaji pengurus, penyelenggaraan kilang, insurans, kadar bayaran kilang, royalty, bahan api kilang, jualan, sewa, loji dan mesin, harga kos. Sikit lagi maklumat tambahan. Gunalah rumus clue yang cikgu bagi tadi. Gaji pekerja kilang belum bayar. Bahan api kilang terlebih bayar. 30% daripada gaji pengurus adalah untuk pengurus kilang. Ingat, cari yang kilang-kilang sahaja. Kalau beri persen-persen ni maknanya darab je terus. Okay, 60% alat tulis untuk kegunaan pejabat. Ingat, dia bagi pejabat cari yang kilang punya. Penyelenggaraan kilang termasuk penyelenggaraan pejabat. So kita tolak yang pejabat ni kita tak nak. Kita nak yang kilang je. Pulangan belian bahan langsung tertinggal catat. So kita catatlah nanti. Loji dan mesin susun nilai dia 20% mengikut kaedah garis lurus. Kaedah garis lurus ni dia macam atas kos. Direct je dengan harga asal dia. Okay, insurans yang dibayar untuk setahun berakhir 31 Januari. Ni kena baca ni. Kita tutup 31 Disember.
Berakhir sampai 31 Januari. Maknanya ada terlebih sebulan ni. Ada insurans prabayar kat sini. Okay, insurans dah sewa diagih antara kilang dan pejabat mengikut nisbah 70-30. So kita nak kilang saja. So darab dengan yang ni lah nanti 70%. Okay, anda dikendaki menyediakan akaun pengeluaran 18 markah, akaun perdagangan 3 markah, akaun alat-alat kecil 4 markah. Okay, so kita tengok jawapan ni, anak pelajar boleh check. Okay, nama kena ada kan kilang perabot Mikael. Saling yang soalan. Akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. So buatlah 2 ruangan. Ni RM yang pertama, RM yang kedua. Mulakan dengan kos bahan langsung. Kos utama dia. Nah, kos bahan langsung tadi cikgu dah maklum dia sama macam kos jualan. Kos jualan. Okay, mulakan dengan inventory awal. So inventory awal tambah je perkataan bahan langsung. Letak kat ujung. Okay, 4668. Ambil yang 1,000 lang tu awal lah tu. Okay, lepas tu ada belanja utama iaitu belian. Sama je. Belian bahan langsung 62660. So yang ni kita letak di ruangan pertama. Kita selesaikan macam biasa. Okay, belian, tolak. Ulangan belian bahan langsung. Tadi dia kata ada terlupa catat kan. So kita kena catat lah dia. Okay, nilai asal 2240. Tambah dengan yang tertinggal catat tadi. 300. So kat sini 2540. 1 markah kat situ. Okay, 1 markah. Soalan pelajar tolak dulu. Tolak. So kita dapat 60,120. Kemudian campurlah Audi kat sini. Apa-apa yang ada lah. Audi macam biasalah Audi. So apa yang ada kat sini? Audi ya. So kita ada duty. Kita ada D. Duty atas belian bahan langsung. Tak kat bawah dia. 980. 1 markah kat situ. Okay, bagi markah kat dia anak pelajar kalau dah buat. Okay, tambah. Okay, tambah jumlah letak ujung. Okay, 61,100. Okay, tengok dekat atas dia jumpa dengan jumlah inventory ni. Tambahlah inventory awal ni. Okay, so kita dapat 65,768. Okay, bermula inventory awal mesti akhirnya tolak inventory akhir. Kena ingat tu, awal duduk atas, akhir duduk bawah. Akhir kena tolak. So tolak inventory akhir bahan langsung. Ambil yang 31 Disember tu. Nilai dia. So tolak dia letak kat ujung. Kemudian tolak dia 5298. So kita dapat 60,470. Ada butir dia kat situ. Siapa tahu apa butir dia? Nak tulis butir apa ni yang cikgu susuk ni? 60,470. Siapa tahu? Kos bahan langsung digunakan. Okey, pandai. Terima kasih Amirah. Okey, senanglah pelajar. Kita tengok kat atas ni kita tulis dah kos bahan langsung ni kan. Ni cikgu garis atas ni. Kos bahan langsung. Tulis je situ kos bahan langsung tambah perkataan digunakan. Okey, kos bahan langsung digunakan. So one off kat sini. 1 markah berdasarkan jawapan anak-anak pelajar. Okey, so settle kos bahan langsung masuk pula kos buruh langsung. Dalam soalan tadi ada 1 je. Gaji pekerja kilang. Kemudian dia kata, apa tadi soalan kata gaji pekerja kilang. Sekejap. Tak maklumat tambahan tu. Okay, dia kata apa ni? Soalan dah tak ada dengan cikgu ni. Gaji pekerja kilang. Okey, betul. Belum bayar. So bila belum bayar, cikgu bagi clue dah tadi kena tambah. So tambahlah belum bayar 3,500. Letak kat ujung. Sebab dia 1 je bawa ujung terus. Okay, 25,920 1 markah. Okay. Seterusnya belanja langsung yang ada ialah royalty tadi kan. Royalty. Bawa ujung terus. 3150 1 markah. Okay. Sebab kita tahu royalty ni letak dekat belanja langsung. So ujung dengan ujung kita tambah belaka. So kita dapatlah 89,540. So apa butir ni? Siapa tahu apa butir dia? Kos pengeluaran. Kos pengeluaran tak sampai lagi. Pandai. Okay. Yang mencuba pun bagus tak apa. Tapi kita tak sampai lagi kos pengeluaran. Okay. Kos bahan langsung digunakan. Tambah kos buruh langsung. Tambah belanja langsung. Ingat dah yang langsung-langsung ikut cerita ni. 3 langsung tu ialah kos prima. Kos utama. Okay, butir dia kos prima. Ni ya, kos prima. Okay, one off kat sini. Okay, kos prima
Kemudian kita akan tambah dengan cost overhead. Okay, so cost overhead kat sini kita ada sewa kilang. Sewa kilang yang maklumat tambahan nombor 8 tu Yang 56, 7, nombor 7. Insurans dan sewa diagihkan antara kilang dan pejabat mengikut nisbah 70-30. Maknanya 70 lah kita ambil kilang 70 bahagi 100 darab sewa 6,400. So 4480 1 markah. Seterusnya kadar bayaran kilang yang kita salin saja 12,600. Gaji pengurus kilang. Gaji pengurus dikabur tadi dikata 30% daripada gaji pengurus untuk pengurus kilang. So kita darab 30 bahagi 100 darab gaji pengurus 12,540 3762. 1 markah kat situ. Susun nilai logi dan mesin dia dah maklum tadi iaitu menggunakan apa tadi susun nilai dia? Garis lurus 20% kaedah garis lurus. Dia sama macam atas kos. Darab aja dengan logi dan mesin. Jadi 20 bahagi 100 darab nilai logi dan mesin 52,600 kita dapat 10,520. 1 markah kat situ. Okey boleh belanja alat-alat kecil. Ini cikgu cerita awal-awal tadi ni. Alat-alat kecil awal tambah belian tolak alat kecil akhir. Tu awal 486. Tambah belian 3340 tolak alat kecil akhir 562 kita dapat 3264. One off kat situ. Okay. Alat tulis kilang. Alat tulis kilang kali ni syarat dia beri ialah 60%. Alat tulis untuk kegunaan pejabat. Maknanya untuk kilang 40% lah. Jadi 40% darab dengan alat tulis asal 1,200 tu. So kita dapat 480 1 markah kat situ. Okay boleh Okay. Bahan api kilang, maklumat tambahan yang kedua, terlebih bayar. Maknanya kita kena tolak dia. Bahan api kilang tolak 340. Terlebih tolak. Okay, 4312 1 markah. Kemudian penyelenggaraan kilang, tadi dikata penyelenggaraan kilang termasuk penyelenggaraan pejabat. Maknanya kena tolak. Kita nak yang kilang je. So tolak, kita dapat 6,000 1 markah kat situ. Okay, 9,400 tolak 3,400. 6,000 1 markah dan yang terakhir ialah insurans kilang. So insurans kilang yang nombor 7 tu. Insurans dibayar untuk setahun berakhir 31 Januari. Kita tutup 31 Disember. Maknanya terlebih sebulan. Okay, 12 tolak 1. Mana 11 bulan lah. 11 per 12 darab nilai insurans 6,000. Okay, 1 kat situ. Kemudian syarat dia lepas titik tu insurans dan sewa diagih 70-30. So kita kena darab dengan 70 bahagi 100. Okay, so terdapat 3850 1 plus 1 off. Okay. 2 markah kat situ. 1 off ni mungkin pelajar buat 6,000 darab 11 per 12 saja. Ataupun 6,000 darab 70 per 100. Dapat 1 off situ. Okay, kalau betul 380 terus 2 markah. Okay. Jadi yang ujung ni letak kat ruangan kedua. Okay, campur jumlah letak ruangan ketiga. 49,268. Jadi kos prima tadi di sebelah dia kan. Campur dengan kos overhead kita dapat satu jumlah 138,808. So ni yang cikgu cerita ni tambah kerja dalam proses awal. Okay, 1350 1 markah kat situ. Soalan ni ada kerja dalam proses awal tadi. Okay, tambah cari jumlah dulu. 140,158. Tambah awal akhir kena tolak. Tolak kerja dalam proses akhir 1047. 1 markah kat situ. Okay, kita dapat 139,111. Siapa butir dekat sini? Ni cikgu nak tanya ni. Siapa tahu dekat sini? Kos pengeluaran. Pengeluaran. Okey, pandai. Ni anak pelajar kabur tadi. Inilah dia kos pengeluaran. Kena ada butir ni untuk dapat one off ni. Ingat penting butir ni. Kita buat akaun pengeluaran tadi kan. Last kali jawapan dia mesti kos pengeluaran. 139. Jawapan A ni ke B. Okey, B. Akaun perdagangan. Okay, sikit kita ada 2 minit sebab okay, kilang perabot Mikael, akaun perdagangan. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Ingat ini untuk barang-barang siap. Barang siap. So bila barang siap kita nak jual dia. Okay. So ini untuk barang siap. Okay, barang siap. Dia sama juga macam kos jualan tadi. Okay, so kita akan start dengan jualan. Kita nak jual barang siap. Ambil daripada soalan tu.
179,300. Buat 2 ruangan Okey, jualan tak ujung. Tolak kos jualan. Macam tadi juga, kos jualan mesti mula dengan inventory awal. So inventory awal barang siap. Okey, tak situ 4150. Cuma bezanya yang ni dia kena tambah dengan jawapan A yang kita cari tadi. Kita cari kos pengeluaran. So tambahlah kos pengeluaran. Jadi nilainya 139,111. So satu markah kat sini. Satu markah mana ikut skema. Okey. So campur dulu kita dapat 143,216 butirnya kat sini. Kos barang siap untuk dijual. Okey, macam biasa, mula inventory awal mesti kita akan tolak inventory akhir kat sini. So tolak inventory akhir barang siap. 17138. Dapat jawapan awak pergi ujung. 136,123. So ini apa butirnya? Siapa tahu apa butir kat sini? 136,123 ni. Siapa tahu butir apa? Kos jualan. Okey, pandai. Cikgu tulis dah kat sini. Tolak kos jualan. Maknanya butir dia kos jualan. Kena tulis kos jualan tu. Sini satu markah kos jualan dia. 136,123. So tengok kat atas ni partner dia. Jadi jualan, tolak kos jualan kita dapat 43,177 butir dia untung kasar. Ikan perdagangan disampaikan untung kasar je. Okay, one off on figure. Mesti ada perkataan untung kasar. Okay. Okay, dan soalan yang terakhir, akaun alat-alat kecil. Carilah macam tadi. Macam akaun insurer, macam akaun peruntukan teragu. Cari ada perkataan alat-alat kecil. Kat mana dia duduk? Alat-alat kecil. Yang pertama tadi dekat soalan tak? Cuba tengok soalan. Dekat soalan yang 1 Januari tu kan ada alat-alat kecil. 1 hari bulan dan 31, betul? Kita tengok soalan. So alat-alat kecil yang 1 hari bulan, alat kecil ni aset nak apa? Okay, dia aset. Contoh alat kecil ni gergaji, skru, paku, tukul. Tu alat kecil tu. Dia adalah aset. So bila aset baki dia mesti sebelah debit. So cikgu akan buka yang debit ni. Januari 1, nilainya 486, baki BB. Satu markah kat situ. Okay. Maknanya kalau 1 hari bulan baki sebelah debit, baki HB dia mesti sebelah kredit. Okay. So baki HB yang 31 hari bulan tu. So cikgu buka yang bawah mesti duduk bawah HB. 562 butir dia baki HB. Okay. Kemudian cari yang dekat urus niaga berlaku tu. Ada dia beli yang alat-alat kecil tu. Okay, tengok beli yang alat-alat kecil 3340. Macam tadi juga beli yang alat-alat kecil. Bila kita beli, macam cikgu ajar debit kredit ni. Bila kita beli, aset masuk. So debit alat-alat kecil. Alat-alat kecil ni akan debit. So kredit lah bank. Cikgu dah tulis tu. Cikgu jam masa. So kredit lah bank. Okay, untuk beli yang alat-alat alat-alat kecil ni. Okay, duit akan keluar. Biasa nilai besar kita guna check lah. Kredit bank. So alat-alat kecil sebelah debit. Nilainya 3340. Butir nama partnernya bank. Okay, satu markah kat situ. Kemudian nak belajar kira lah nilai mana lebih besar. So yang ni besar kan. Kalau kita campur sebelah debit besar. Okay, nilainya 3826. Sebelah kredit pun sama 3826. Okay, tolak yang ni. Tolak yang 562 ni. Siapa tahu apa butir dia kat sini? Okay, habis dah ni kita belajar ni. Okay, apa butir dekat atas ni? Yang cikgu tutup ni. Ada tak siapa tahu? Ada tahu? Okay, 3826 tolak 562. Berapa jawapan dia? Cuba tolak seorang. 3826 tolak 562. Berapa kita cukup? 3264. Okay, 3264. Kita jumpa lagi jawapan ni tadi. 3264 tadi. Kita ada jumpa tadi kan dekat kos overhead tadi. Belanja alat-alat kecil. Pasal tak kita buat akaun pengeluaran tadi? Dekat kos overhead tu. So inilah jawapan dia 3264. Kita buat tadi dekat akaun pengeluaran. Sebutir dia akaun pengeluaran. Satu markah kat situ. Jadi ada baki HB mesti ada baki BB. Jangan tinggal dia. 2021 Januari 1. 562 baki BB. One for both. Satu markah kat situ. Okay, boleh kalau nak akaun alat kecil, cari ada perkataan alat kecil. Mana-mana yang kita dah buat tadi. Okay, so habis dah ni kelas cikgu insyaAllah setiap hari Sabtu macam biasalah. 3:30 petang. So ini bagi pelajar yang belum subscribe channel Cikgu Ana, pergilah
kat channel cikgu. Tengok dulu video 3 minit ke atas. Dia kena tengok video, jangan subscribe macam tu. Ada siapa-siapa lah YouTuber jangan subscribe macam tu, ditolak. Okay, sebab YouTube ni cerdik dia robot. Dia boleh kesan. So tengok dulu video 3 minit ke atas. Okay, sebagai tanda sokongan, subscribe lah channel cikgu, ambil lah loceng tu. Ada 3 loceng, loceng all atau semua. Like sana cikgu, share lah kepada kawan-kawan yang lain. Ini channel cikgu lah, tarik je lah Warohana sampai lah. Ini playlist kolaboratif. Maknanya kalau ada pelajar pergi kat sini ataupun pergi kat channel cikgu, semua playlist ada kat situ. Playlist ni maknanya semua video yang cikgu dengan kawan-kawan cikgu kat Akademi YouTuber buat tu ada belaka kat sini. Ini undian cikgu lah. Okay, kita dah habis ni, alhamdulillah. Terima kasih semua-semualah anak-anak pelajar prinsip perekonomian yang terlibat hari ni. Cikgu-cikgu lah kalau ada. Okay, terima kasih. Macam biasa, love you all. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.